Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Assalamualaikum adik-adik. Assalamualaikum anak-anak semua. Bersama dengan saya Cikgu Superman untuk kelas pendidikan Islam. Masih lagi tahun 6 bidang sirah. Tajuk kita pada hari ini ialah Perjanjian Hudaibiyah, muka surat 135 dalam buku teks. Macam biasa, siapa malas saya rotan. Baik murid, jom kita belajar bersama-sama. Jom buka buku teks, buka surat 135. Okey, gambar menunjukkan masjid yang dibina di Hudaibiyah. Okey, sejarah tu Peta kedudukan Hudaibiyah. Okey, Hudaibiyah ni terletak di antara Zulhalifah dan juga Mekah. Sebelum sampai ke Mekah ada suatu kawasan ataupun ada satu tempat tu nama dia Hudaibiyah. Okey, Hudaibiyah, perjanjian Hudaibiyah dinamakan bersempena dengan tempat termeterainya perjanjian ini, iaitu di Hudaibiyah, bukan di Mekah, bukan di Madinah, tapi di Hudaibiyah. Okey, nama satu tempat berlakunya perjanjian, yang termeterainya perjanjian di antara Rasulullah dan bersama orang-orang Islam dengan musyrikin Mekah. Okey, kita tengok rumusan daripada peristiwa perjanjian Hudaibiyah ni. Okey, latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama, Nabi Muhammad telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama, membuat persiapan menunaikan umrah dan berangkat ke Mekah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, selepas tahun ke-6 Hijrah. Okey, pada tahun ke-6 Hijrah. Yang kedua, mereka membawa haiwan ternakan bersama-sama untuk disembelih di Baitullah. Bilangan mereka seramai 1,400 orang. Murid-murid kena ingat tu 1,400 orang. Apabila tiba di Zulhalifah, Nabi dan kaum muslimin berihram. Nombor 3, Nabi Muhammad mendapat berita bahawa musyrikin Quraisy di Mekah sedang bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan baginda. Musyrikin Mekah dapat tahu, dia pun bersiap sedia untuk memerangi dan menghalang rombongan Nabi ni. 4, di bawah tu baginda memilih jalan yang jarang dilalui orang ramai untuk sampai ke Mekah. Nabi ikut jalan yang sunyi ataupun jalan yang berliku-liku untuk sampai ke Mekah. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin agar berhenti di Saniyatul Mirar, berhampiran Hudaibiyah. Okey, unta baginda yang bernama Al-Qaswa tidak mahu meneruskan perjalanan. Di sini Nabi dikunjungi Budail bin Waraqah Al-Khuzai yang bertanyakan tujuan baginda ke Mekah. Okey, kaum musyrikin dia hantar wakil. Okey, last kali Nabi menegaskan bahawa tujuan mereka semata-mata untuk menunaikan umrah. Kemudian Quraisy menghantar beberapa utusan lagi. Okey, seterusnya antaranya ialah Urwah bin Mas'ud untuk berunding dengan Nabi. Nabi mengutuskan Sayyidina Utsman bin Affan untuk berunding dengan musyrikin Quraisy, tetapi Sayyidina Utsman telah ditahan. Nabi mengajak kaum muslimin berbai'ah untuk bersama-sama mempertahankan hak dan kesucian Islam. Bai'atul Ridwan berlaku di bawah sepohon pokok. Namanya Bai'atul Ridwan. Okey, berlaku di bawah sepohon pokok. Apabila tersebar berita tentang Bai'atul Ridwan, musyrikin Quraisy berasa gerun dan mahu perjanjian damai dibuat. Musyrikin Mekah dah rasa takut dah. Okey. 4, maka termeterailah perjanjian Hudaibiyah secara bertulis setelah baginda bersetuju dengan syarat yang dikemukakan. Ini adalah perintah Allah dan tidak akan mempersia-siakan.
5. Nabi memerintahkan kaum muslimin bertahallul dengan menyembelih haiwan ternakan mereka dan bercukur rambut. Para sahabat berduka cita kerana tidak dapat masuk ke Mekah. Sahabat kecewa, tapi tak apa. Ada hikmah semua tu kan. Akhirnya isteri Nabi bernama Ummu Salamah mencadangkan agar baginda melakukan tahallul terlebih dahulu. Kaum muslimin juga bersama-sama melakukan tahallul. Okey. Akhir sekali setelah perjanjian dibuat, okey, maka tidak berlakunya peperangan setelah perjanjian Hudaibiyah dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak, iaitu sebelah pihak umat Islam yang diketuai oleh Nabi Muhammad dan sebelah pihak lagi ialah kaum Quraisy di Mekah. Okey, harap murid faham latar belakang peristiwa perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijrah yang telah berlaku ini. Okey, kita tengok isi perjanjian Hudaibiyah. Jom. Okey, isi perjanjian Hudaibiyah yang pertama ialah gencatan selama 10 tahun. Tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan selama 10 tahun. Okey, yang kedua, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Okey, orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. 3. Kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak lain. Okey, Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Tidak ada masalah untuk membuat perjanjian dengan pihak lain. 4. Orang Quraisy Mekah yang datang kepada Nabi tanpa kebenaran walinya, walaupun telah memeluk Islam, hendaklah dipulangkan semula kepada kaumnya. Ada hikmah dia. Okey, 5. Sesiapa daripada pihak Nabi yang datang kepada pihak Quraisy Mekah tidak akan dipulangkan. Hiksan dia, semakin ramai penduduk Mekah memeluk Islam. Okey, peluang menyebarkan Islam melalui muamalat antara orang Islam dengan bukan Islam di Mekah. Okey. 3. Nabi mengambil peluang menjalinkan hubungan dengan negara dan kabilah Arab yang lain. Okey, kesan daripada kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak lain. Kesan daripada orang Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu, keazaman kaum muslimin semakin kukuh untuk kembali ke Mekah menunaikan umrah pada tahun-tahun yang akan datang. Okey, saya harap murid faham apa yang kita belajar pada hari ini. Macam biasa, jangan lupa siapkan tugasan Google Form di link yang akan diberi nanti untuk kefahaman murid-murid. Okey, murid-murid, macam biasa, tolong like, share dan subscribe supaya bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum.